I'm my best friend and we've got some things to do. Korang rasa skema kalau tak ambil barang? Tak syok kalau nak goyang, kepala tak layan? Tak nak sunyi dan bosan sampai nak kena selak baru ada kick? Nak kena selak baru hilang sunyi dengan bosan tu? Ha? Nanti dulu. Relax dulu. Sebenarnya, tak perlu pun semua benda tu. Bawa padah je nanti. Serius. Daripada susah nak pergi sana sini takut kena rush. Lepas tu bila minta kerja, risau dengan urine test. Mulut kacip sampai kepala pun barai. Ish. Kan best kalau dak-dak PJ, subang, student-student gombak, bangi, semualah. Kita ni buat aktiviti yang positif. Barulah Selangor sejahtera tanpa dadah. Macam? Lagipun, dadah ni, orang cakap, jangan try. Nanti barai. Ingat tu. Assalamualaikum, selamat malam. Bertemu kembali kita dalam Apa Kata Speak. Siri yang ke-6, stigma negatif dadah, penjenayah atau pesakit. Saya selaku moderator anda, Muhammad Huzairi bin Kamarudin, Ketua Speak Parlimen Sepang. Speak pemadam di bawah Biro Latihan dan Penerangan Pemadam Negeri Selangor. Speak adalah skuad penerangan komuniti yang ditubuhkan pada bulan Ogos 2019. Penubuhan Speak ini adalah ilham daripada Tuan Daing Muhammad Ridwan, Setiausaha Kehormat Pemadam Negeri Selangor. Tujuan utama Speak ditubuhkan ialah memberi ruang serta platform anak belia untuk bergiat aktif menjalankan kempen-kempen pendidikan pencegahan dadah dan pencegahan di era milenial ini. Menteri Besar Selangor merangkap penaung Pemadam Negeri Selangor Yang Amat Berhormat Datuk Seri Amiruddin Syahri penyokong Speak untuk bergerak lebih proaktif dan bekerjasama dengan agensi kerajaan dan NGO dalam menjadikan Selangor sejahtera tanpa dadah. Speak Pemadam juga ada memperkenalkan hashtag jangan try nanti barai. Kepada penonton-penonton semua, jangan lupa like, follow media sosial kami, Pemadam, dan boleh mengikuti isu-isu menarik akan dibincangkan pada masa akan datang. Fokus topik utama kita pada hari ini, penyalahan guna dadah adalah amat besar kepada kesejahteraan masyarakat dan negara. Justru pelbagai kaedah dan pendekatan digunakan untuk menangani kemelut ini. Sebelum ini, pendekatan menyelesaikan masalah ini dilihat dari sudut keselamatan. Semenjak tahun 2006, pendekatan baharu mula dikenal dan dilihat dari sudut lebih berperi kemanusiaan. Masyarakat tidak perlu menyimpan stigma negatif kepada bekas penagih yang keluar dari pusat pemulihan, tetapi perlu bantu dan membawa mereka ke arah jalan yang sepatutnya. Pendekatan lebih ke arah menyantuni penagih sebagai kelompok masyarakat terpinggir dan terabai digunakan. Hakikatnya mereka lebih memerlukan pertolongan dan sokongan moral daripada keluarga dan masyarakat, serta pendekatan melandaskan perubatan dan kesihatan. Pendekatan ini lebih dikenali sebagai pengurangan risiko dan ia tidak bercanggah ajaran Islam. Islam mempunyai kaedah fikiah tersendiri, iaitu jika ada dua atau lebih kemudaratan, jalan terbaik adalah memilih paling kurang darjah dan risiko kemudaratannya. Bersama kita pada hari ini selaku panelis kita pada malam ini daripada Presiden Persatuan Pengasih Malaysia, Tuan Haji Ramli Samad. Assalamualaikum, selamat malam Tuan. Apa khabar? Sihat? Waalaikumsalam. Sebelum kita memulakan kita punya perbincangan pada hari ini Tuan,
kesempatan ini saya ingin mengucapkan ucapan selamat Hari Raya Deepavali 2020 kepada seluruh kaum India di Malaysia. Patuhi SOP. Tuan boleh perkenalkan sedikit Tuan tentang latar belakang Persatuan Pengasih Malaysia ni Tuan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dulu, terima kasih pada Pemadam Negeri Selangor. Persatuan Pengasih Malaysia telah ditubuhkan pada 1991. Ianya adalah agak istimewa oleh kerana ahli-ahli daripada Persatuan Pengasih terdiri daripada mereka yang satu ketika pernah mengguna dadah. Dan matlamat dan tujuan pengasih ditubuhkan adalah yang pertama untuk membantu, membimbing ahli-ahli kita supaya mereka dapat keluar daripada dibelenggu penagihan dadah serta dapat terus hidup bebas daripada dadah, beriman, produktif serta kembali kepada keluarga dan juga masyarakat. Dan yang kedua juga kita ingin menabur bakti iaitu dalam menjalankan aktiviti rawanan kalau kita sendiri maka adalah amat penting untuk kita juga yang telah memahami isu ini untuk membantu orang lain. Dan yang ketiga, kita juga bergerak aktif dalam menjalankan program-program pencegahan. So itu antara aktiviti-aktiviti kita tempatan. Kita juga bergerak aktif di peringkat antarabangsa. Pengasih ni dia bertempat di mana Tuan? Ibu pejabat pengasih adalah di Bukit Tungku, Kuala Lumpur. Dan kita ada menjalankan aktiviti rawatan dan pemulihan dadah di Kuala Lumpur, di Selangor, di Melaka, di Johor, di Perak, di Kelantan dan juga di Pahang. Dan pusat-pusat pemulihan kita adalah semuanya berbentuk sukarela dan kita menggunakan kaedah terapeutik ataupun peer terapi di mana kita menggunakan pendekatan bantuan ataupun pertolongan terapi daripada rakan sebaya. So pengasih ni dia bergerak bersama dengan skuad AADK ke Tuan? Ya, ada dalam setengah aktiviti kita bergerak dengan mereka. Namun kita banyak bergerak secara sendiri sebab kita ada pendekatan kita sendiri. AADK dia ada mempunyai image dia sendiri sebab mereka juga menjalankan aktiviti-aktiviti penguatkuasaan. Maka contoh dia kalau kita mendekati belia-belia yang berisiko tinggi, terutamanya belia-belia yang mungkin pernah terjebak dengan dadah ataupun mempunyai kawan-kawan yang mengguna dadah. Jadi program-program aktiviti dia orang agak kurang. Kalau aktiviti itu dijalankan oleh ADK, maka mereka agak kurang untuk menyertai. That's why kita juga mendampingi kumpulan-kumpulan terpinggir ataupun marginalized group sebab mereka ini adalah merupakan kumpulan sasar utama sebab mereka ini vulnerable ataupun berisiko tinggi. Menarik. Boleh saya tanya sedikit lagi Tuan? Seramai berapa orang Tuan yang telah berjaya duduk bawah pengasih ni Tuan? Okey, kita NGO, kita tak ada statistik yang betul-betul proper. Namun kalau kita lihat kita dah 29 tahun dan tak kurang daripada I would say dalam 20,000 orang yang pernah mengikuti perkhidmatan rawatan pemulihan kami dan ini termasuk lebih kurang
dalam 10% ataupun sekitar 2,000 klien-klien ataupun mereka yang datang daripada luar negara. Luar negara Pengasih tu merupakan apa? mengambil Barang klien. Kita merupakan NGO yang memberi perkhidmatan paling besar di Malaysia dari aspek klien-klien international, dan mostly klien daripada Middle East, daripada negara-negara Arab, khususnya Oman, UAE, Saudi, Iran dan sebagainya. Okey. Sangat besar ya tuan ya pengasih ni di Malaysia. Berbangga benda NGO seperti ini ada di dalam Malaysia, betul-betul seperti ini ada di dalam Malaysia untuk masyarakat kita. Sangat bagus. Saya juga tertarik. Okey tuan, sebelum kita ke soalan yang seterusnya ataupun bab yang seterusnya tuan, boleh tuan bagi tahu ikon ke tentang pengasih ni, ikon dia siapa dan dia daripada mana? Ya, pengasih ni agak unik. Memang kita tak ada ikon yang khusus, namun sungguh pun beberapa orang ikon penghibur, contohnya macam Datuk Adham Abdillah, serta artis-artis yang lain, Ameng dan sebagainya, mereka pernah bersama kami. Namun pada kami, pengasih, semua ahli kita adalah role model. Sebab mereka ini telah melalui keperitan, kepahitan, keseksaan hidup, namun mereka dapat keluar daripada dibelenggu pada penagih anda. Pada kami, mereka semua ni adalah ikon. Even though some macam dia ada unsung hero, hero-hero yang tak dikenali. Namun bukanlah satu proses yang mudah untuk keluar daripada penagihan dadah. Kita tahu ramai yang gagal, malahan ramai yang terseksa dan ramai juga yang telah maut oleh kerana akibat penyalahgunaan dadah. Betul seperti yang Tuan Haji Ramli katakan tadi, mereka ni adalah angsang hero yang tak didendang ya tuan ya. Sangat menarik. So okey tuan, kita pergi ke soalan yang pertama yang akan diajukan kepada tuan daripada pihak kami. Soalan pertama berbunyi seperti ini. Kita sering mendengar individu yang terlibat dengan penyalahan guna dadah digelar sebagai penagih dadah. Masyarakat mempunyai stigma yang negatif apabila mendengar gelaran penagih ini. Sepatutnya penyalahan guna dadah ini boleh digelar sebagai pesakit dadah. Apa komen tuan? Okey, untuk ini saya nak berkongsi sedikit fakta. Iaitu kita pengasih, kita melihat pengguna dadah sebagai pesakit. Ini adalah oleh kerana cuba share screen Kawan-kawan kita yang sedang menyaksikan ni jangan lupa kurang mahir saya. Biasa pakai kawan-kawan kita yang sedang menyaksikan ni jangan lupa okey, ada dah appear on dan screen. follow media Pemadam dan share lebih banyak live kita pada malam ini.
Itu dia. Okey, boleh saya teruskan? Boleh tuan, boleh. Silakan tuan. Okey. Sebelum tu saya nak bawa sedikit untuk kita melihat dan memahami senario penagihan, iaitu yang pertamanya siapa penagih dadah. Dan kalau kita lihat di negara kita, statistik daripada Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik menunjukkan jumlah tangkapan pada tahun 2019 adalah di sekitar 200,000. Dan kalau kita lihat di sini, kebanyakan yang ditangkap adalah kerana mereka memiliki ataupun oleh kerana mengguna. 70% adalah daripada kategori ini. Manakala bekalan dadah, kalau kita tengok kalau dijumlahkan lebih daripada 25 tan dadah-dadah haram yang dirampas, dan yang paling besar adalah syabu. Dan kalau kita juga lihat buat pertama kali dadah haram yang ditangkap yang paling besar pada tahun 2019 bernilai 3.7 bilion. Dan di sini kita dapat lihat tak kurang daripada 200,000 penagih aktif. Dan namun demikian, apa yang lebih membimbangkan terutamanya bagi kita pengasih pemadam dan juga AJK, setiap hari kalau kita lihat statistik, purata antara 60 ke 70 orang penagih baru, dan di samping penagih yang telah sedia ada. Dan kalau kita tengok pula dari segi trend penggunaan dadah, kebanyakan hari ini pengguna dadah telah beralih daripada penggunaan sebagai rekreasi, kini digunakan adalah untuk tujuan rangsangan ataupun tujuan untuk bekerja, belajar. Ini adalah daripada dadah-dadah kimia. Di sini juga kita lihat bahawa kebanyakan pengguna dadah yang baru terutamanya bukanlah mereka yang kurang berpelajaran, dan pada asasnya mereka ini lebih daripada 90% ada mempunyai kelulusan paling rendah pun SPM. Dan kalau kita lihat pengasih, contohnya ramai pengguna-pengguna yang ada mempunyai juga mempunyai pelajaran tinggi. Contoh dia ramai daripada diploma, degree, dan malahan pada baru-baru ini kita ada menerima beberapa orang doktor, pilot, engineer, accountant, lawyer, dan berbagai-bagai golongan profesional. Antara faktor yang menyumbang kepada peningkatan penggunaan dadah adalah bekalan dadah yang mudah didapati serta mampu dibeli. Dan kalau kita tengok dari segi pengedaran, dianya bukan hanya di sekitar bandar, namun dia juga boleh didapati walaupun di kampung-kampung, di kawasan Felda dan sebagainya. Begitu juga kalau kita tengok dari segi status sosioekonomi, mereka ini kebanyakannya datang daripada golongan pertengahan. Bukan hanya macam di awal 70-an, kebanyakan mereka yang B40 yang menggunakan dadah, tetapi hari ini kita dapat lihat golongan pertengahan serta juga golongan yang berada juga turut terlibat dengan penyalahgunaan dadah. Antara faktor-faktor yang menyumbangkan statistik kita lihat makin meningkat dan tidak menurun adalah program-program pencegahan kita agak amat berkurangan. Tanya kepada pemadam ambil inisiatif seumpama ini, dan juga program-program pencegahan juga kurang memberi tumpuan kepada belia. Program pencegahan yang ada kalau kita lihat dekat TV, dekat pameran sebagainya, agak tahu dadah bahaya,
dadah dan macam-macam mesej yang ada agak kurang relevan serta kurang mendalam kepada kumpulan sasar. Dan kalau kita lihat juga, kerajaan tahun demi tahun menggunakan pembelanjaan yang besar, namun hasil masih belum dapat dicapaikan lagi. Dan kalau kita tengok dari segi evolusi penagihan sendiri, di sekitar tahun 50-an, 70-an, mereka-mereka yang ataupun menyalahgunakan dadah ini dilihat sebagai individu yang ada mempunyai tingkah laku yang negatif, atau mereka yang berkelakuan jahat ataupun nakal. Dari segi moral, mereka dilihat sebagai orang-orang jahat. Dan kita juga kalau lihat juga mereka ini sering dilabelkan sebagai orang jahat ataupun orang yang melanggar undang-undang. Namun di sekitar 80-an ke tahun 2000, ramai saintis yang membuat kajian tentang penagihan menyatakan ia adalah berpunca daripada kesan-kesan psikologi yang lemah, termasuk yang lemah, weak personality, dan mereka-mereka yang mengaduh kawan, dan didapati bahawa boleh berulang-ulang. Namun pada sekitar tahun 2000 hingga ke hari ini, saintis bersetuju kaitannya dengan penyakit di dalam otak. Ia juga dikaitkan dengan genetik ataupun dengan DNA, dan ini adalah oleh kerana apabila satu orang itu menggunakan dadah, the center of the brain reward memerlukan dadah, dan ini akan mengakibatkan, ini adalah oleh kerana akibat daripada kesan kepada neuron-neuron di dalam otak yang mengeluarkan kimia-kimia feel good, dan this reward system mengeluarkan chemical di dalam otak ini apabila digunakan dadah. Dan penggunaan dadah berlebihan dan berterusan akan mengakibatkan psikosis yang memerlukan perubatan untuk dirawat. Begitu juga kebanyakan pengguna-pengguna dadah, terutamanya jenis, mereka ada mempunyai gangguan mental dan memerlukan rawatan psikiatrik. Kalau kita lihat, saya nak bawa pada satu perspektif daripada pengguna dadah sendiri. Banyak orang mengatakan orang mengguna dadah, faktor utama adalah oleh kerana perasaan ingin tahu. Kalau kita cakap pasal perasaan ingin tahu, curiosity, semua manusia memang Allah jadikan dia ada mempunyai perasaan ingin tahu. Namun yang membezakan antara mereka yang mengguna atau tidak mengguna dadah adalah ilmu ataupun that they can make. Dan rata-rata pengguna dadah mengguna dadah adalah oleh kerana mereka kan perasaan dia masuk ke dalam sistem dia dan terus pergi ke otak, di mana dalam otak mengeluarkan beberapa this feel good punya chemical, dopamine, serotonin, endorfin dan sebagainya. Dan ini secara automatik akan membuat pengguna itu lebih selesa dan lebih bertenaga, dan performance ataupun kerja mereka fokus, perasaan, keyakinan yang lebih tinggi. Dan di waktu yang sama, kimia-kimia ini juga akan menghilangkan perasaan-perasaan cemas
Penggunaan yang berulang-ulang akan mengakibatkan center of ini untuk berfungsi, untuk kerja, untuk belajar dan sebagainya. Dan ini mengakibatkan conditioning of the brain. Lama kerap kali berulang-ulang mengguna, nanti sampai ke satu tahap di mana apabila mereka ini ingin bekerja, mereka ini ingin belajar ataupun melakukan sesuatu, brain punya center akan mengaitkan kepada dadah. Ini yang mengakibatkan penagihan. That's why addiction is chronic brain disease and it is relapsing punya fenomena. Dan kalau kita tengok pula kesan daripada mengguna dadah, kita tahu bahawa apabila satu orang itu mengguna dadah, ia akan mengakibatkan kesan dari segi fizikal, kesihatan dan juga mengganggu mental. Mental akan jadi lembab, bercelaru dan sebagainya. Begitu juga kesan psikologi, perasaan rendah diri, perasaan takut diketahui dan sebagainya. Dan malahan pendidikan mereka akan terpantut, pekerjaan juga akan terganggu dan hubungan dengan keluarga, dengan masyarakat akan semuanya juga terjejas. Dan mereka kebanyakan yang mengguna dadah adalah lemah dari segi kerohanian. Namun begitu, kebanyakan mengguna dadah sama ada mereka akan mengguna duit sendiri ataupun duit orang lain, terutama keluarga ibu bapa. Ini akan membuat kerugian serta pembaziran wang ringgit. Namun kalau kita lihat hukuman terhadap pengguna dadah, selain daripada kesan-kesan yang kita cakap tadi, kesan contoh dia satu orang yang didapati dadah, walaupun dia hanya menggunakan sekali-sekala, walaupun dia belum sampai ke tahap dia hanya casual user, tetapi mereka tetap akan kena hukum bawah undang-undang yang sedia ada. So hukuman ini Okey, itu dia sedikit penjelasan tentang salah guna dadah ni daripada Tuan Presiden kita, Tuan Presiden pengasih Malaysia kita. Saya bersetuju dengan kupasan Tuan Haji tadi tentang kurang tumpuan kepada belia tentang jalan guna dadah ni, sebab kita pun terlepas pandang, agak terlepas pandang juga memberi tumpuan kepada belia, kerana belia juga adalah faktor penyumbang utama juga
pengenalan bunga dadah ni daripada peringkat sekolah maupun peringkat universiti. So kita nantikan semula Tuan Haji untuk bersama kita live. Lain terputus tadi. Mungkin di tempat Tuan Haji mungkin ada masalah teknikal daripada segi internet. So kita nantikan sama-sama. Kawan-kawan yang menyaksikan kita tu jangan lupa terus support, like dan subscribe. Dan juga share video live kita pada malam ni supaya lebih ramai viewer yang tahu dan dapat info yang bermanfaat tentang pesan menarik pada malam ini bersama saya dan Presiden Pengasih Tuan Haji Ramli. Seperti yang saya maklumkan sebelum ini, mungkin saudara-saudara yang baru bersama kita pada live kali ini, selepas pada sesi yang pertama tadi saya menerangkan semula apakah speak ini, latar belakang speak ini. Speak ni di bawah Biro Latihan dan Penerangan Pemadam Negeri Selangor. Okey Tuan Haji, boleh sambung semula. Sambung semula tadi yang terputus tu Tuan Haji. Boleh kita sambung semula Tuan Haji. Terputus hubungan internet tadi. Saya pun tak pasti dekat mana dia terputus. Tapi saya nak sentuh sikit tentang kesan buruk daripada penggunaan dadah. Bukan hanya kesan daripada dadah itu sendiri, namun kesan dengan apa peraturan, sistem atau undang-undang yang ada akan mengakibatkan kesan yang lebih buruk. Kita semua bagi fizikal, kesihatan, mental dia, psikologikal dia, pendidikan, pekerjaan, hubungan dengan keluarga dan masyarakat, dan sudah tentu juga dia ni adalah yang akan mengakibatkan menjadi individu yang lemah dari segi kerohanian. Dan yang pastinya adalah mereka-mereka yang guna dadah juga akan banyak mendapati membazirkan wang ringgit serta membazirkan masa mereka sendiri. Namun dengan hukuman yang mereka pula terima, maka apabila satu orang individu itu dihukum dia 2 tahun dalam pusat wang ataupun kerugian waktu yang sama juga apabila mereka berada dalam tahanan, mereka akan menerima pengaruh negatif dan akan menjadi penang. Okey dia. Okey, terima kasih Tuan Haji atas kupasan. Hubungan Okey Tuan Haji. Terima kasih atas kupasan tadi. So kita boleh pergi ke soalan yang seterusnya Tuan Haji. Soalan yang kedua. Selepas rawatan pemulihan di AADK, pesakit dadah akan menjalani rawatan pemulihan dalam komuniti. Berapa lamakah biasanya tempoh rawatan pemulihan ini Tuan Haji? Oh, Tuan Haji keluar lagi ke? Mungkin masalah lain internet. Cuaca yang hujan pada malam ni. Kupasan yang sangat bagus kepada kita
terutamanya belia, dan kita jelas betapa bahayanya penyalaan guna dadah ini untuk masa hadapan kita, tentang diri kita dengan masyarakat dan komuniti setempat, keluarga. Jauhilah dadah dan jangan sesekali untuk mencuba benda-benda terlarang ini. Sekali lagi, kawan-kawan yang bersama saya live pada malam ni, jangan lupa like, follow dan share video kita pada malam ni, live kita pada malam ni. Okey, ada internet connectionnya masalah sikit. Okey Tuan Haji. Okey ke tu? Okey, boleh proceed. Boleh teruskan Tuan Haji ya? Boleh. Kita pergi ke soalan seterusnya Tuan Haji. Okey. Soalan yang kedua Tuan Haji. Selepas rawatan pemulihan DADK, pesakit dadah akan menjalani rawatan pemulihan dalam komuniti. Berapa lamakah biasanya tempoh rawatan pemulihan ini? Okey, kami di Pengasih kita melihat bahawa kepulihan adalah satu proses sepanjang hayat, di mana apabila satu orang itu telah dapat berhenti daripada mengguna dadah ataupun daripada ketagihan pergantungan dadah, mereka perlu membina semula kehidupan baru, dan mereka juga perlu menerima hakikat bahawa mereka banyak kekurangan, terutamanya banyak ketinggalan dari segi berbagai-bagai aspek. Contoh dia, katalah satu orang individu dia mula menagih pada usia 18 tahun dan dia hanya dapat berhenti daripada menggunakan dana ketika usia dia 30 tahun. So dia kena terima hakikat bahawa dia telah kerugian masa dan ketinggalan selama 12 tahun. Dan dalam membina penghidupan baru untuk meningkatkan kualiti kehidupan, dia kena terima bahawa dia kena berusaha lebih kuat, lebih gigih, kena lebih tabah supaya berubah daripada penghidupan cara lama. Dan di sini juga kebanyakan mereka yang baru berhenti daripada menggunakan dadah, mereka melalui sindrom kemurungan ataupun sindrom rendah diri. Mereka malu dengan imej yang ada pada diri mereka. Mereka takut nak berhadapan dengan realiti, apatah lagi nak berhadapan dengan orang-orang yang tahu tentang latar belakang mereka, dan ini memerlukan satu perubahan yang besar kepada individu itu terhadap cara dia berfikir, dan perlu satu ada anjakan paradigma dari segi pandangan atau perspektif dia dalam kehidupan secara keseluruhannya. Dan dalam menghadapi cabaran-cabaran
yang untuk membina hidup baru, mereka kebanyakannya dapati bahawa banyak masalah-masalah yang sebelum ini diketepikan, namun hari ini terpaksa dihadapi. Contoh dia dalam untuk mendapatkan pekerjaan ataupun untuk membina semula kerjaya dan juga mewujudkan semula hubungan kekeluargaan dengan ibu bapa, dengan bapa mertua, mak mertua, dengan dan sebagainya. Dan di sini kita lihat bahawa nilai ataupun pegangan agama adalah merupakan satu perkara yang amat penting. Di mana di sini akan mewujudkan mereka yang lebih tabah, mereka yang lebih bersabar, mereka yang lebih berani serta yakin dalam membina hidup baru, dalam melakukan perubahan, dan di Pengasih kita menggalakkan mereka-mereka di tahap pemulihan awal supaya banyak melakukan amalan-amalan kebaikan, iaitu dengan membantu orang lain. Sebab hakikatnya dengan dia membantu orang lain, dia juga di waktu yang sama membantu dirinya sendiri. Dan kita sering juga memberitahu pada mereka, dan kita di Pengasih, kita punya program bukan tamat sekadar setakat dia melalui pemulihan, tetapi kita juga ada penjagaan lanjutan ataupun kita panggil continuum of care. Sebab pemulihan yang sebenarnya bermula apabila dia keluar daripada institusi pemulihan. The moment they step out of prison or the moment they step out of rehabilitation center, the challenges is going to start. Dan di sinilah yang sebenarnya perlu ada satu support system. Dan kalau kita lihat dalam kita punya keseluruhan, saya lihat bahawa di sinilah kelemahan perkhidmatan kita. Dah tahan dia dalam pusat, belanja banyak, dah tahan dia dalam penjara juga memakan belanja yang besar, tetapi the moment dia keluar, tak ada support system yang kukuh. Ini yang mengakibatkan ramai yang jatuh balik, ramai yang relapse ataupun menagih semula. So kita di Pengasih, kita cuba mengatasi kelompongan perkhidmatan ini. This service vacuum yang kita tahu yang cukup-cukup kritikal. Orang yang nak bina hidup baru, keperluan mereka juga bukan hanya lagi untuk jauh pada dadah. Mereka perlu pekerjaan, mereka perlu support system, dan mereka perlu banyak-banyak hal lain lagi untuk membina hidup baru. So saya lihat di sini agensi-agensi berwajib, Pengasih, pemadam dan juga komuniti perlu sama-sama memainkan peranan untuk membantu serta membimbing mereka-mereka yang keluar daripada pusat-pusat pemulihan ini supaya mereka dapat terus kekal bebas pada dadah, terutamanya dalam membina kehidupan baru. Ya, betul Tuan Haji. Saya setuju Tuan Haji. Seperti yang Tuan Haji katakan tadi, bimbingan selepas di pusat tahanan tu tiada guide. So rata-rata diorang balik semula ke cara yang lama, kehidupan yang lama. Sebab ialah masyarakat, salah satu masyarakat lah tidak menerima dan minta kerja untuk mulakan kehidupan baru tu juga bukan senang Tuan Haji untuk diorang dapat kerja dengan bergelar cakap banduan ataupun penagih ni Tuan Haji. Tuan Haji, saya tertarik tadi dengan yang Tuan Haji katakan tentang kos yang meningkat, kos yang tinggi. Boleh Tuan Haji uraikan sedikit berapakah jumlah ataupun kos minimum setiap bulan kepada individu-individu ni yang di bawah tahanan ni Tuan Haji? Okey, kalau kita lihat dari segi data, kos rawatan dan pemulihan oleh kerajaan yang dibelanjakan oleh agensi anti dadah kebangsaan
pada tahun 2018 adalah sebanyak 780 juta. Di mana pula tambahan pula di Jabatan Penjara melebihi 1.1 bilion. Dan kita tahu bahawa di dalam penjara dipenuhi lebih kurang sekitar 60% adalah mereka yang ada kaitan dengan dadah. Jadi kalau kita tengok perbelanjaan yang begini besar, terutamanya untuk merawat pulih, dan hanya sedikit saja perbelanjaan yang digunakan untuk saya tengok hanya ada nasabah kepada badan-badan seperti pemadam menjalankan aktiviti kesedaran seperti perbincangan kita pada hari ini, dan seharusnya banyak lagi dan supaya lebih ramai sedar, lebih ramai dapat tahu maklumat yang sebenarnya tentang penyalahgunaan dadah serta bagaimana cara dan kaedah untuk mengelak daripada terlibat. Dan di pengasih sendiri kami tidak ada banyak menerima bantuan daripada pihak kerajaan. Oleh itu kami terpaksa mencari dana sendiri, namun dana ataupun sumbangan untuk penagihan ataupun isu-isu berkaitan dadah ni bukanlah mudah nak dapat. It's not a popular issue. Tak ramai syarikat korporat yang nak menyumbang tentang isu-isu dadah. Mereka lebih memilih contoh dia isu kemanusiaan, anak yatim, orang tua, OKU dan sebagainya. Isu dadah will be the last lah. Mungkin setengah tu pun ada trauma dengan penagih. Mungkin setengah tu tak mahu pun bagi sumbangan kepada penagihan dadah. So untuk itu kita pengasih kita terpaksa survive sendiri. Itu sebab kita kita terpaksa mengenakan bayaran minima untuk mereka yang menjalani rawatan pemulihan kita sekadar untuk menampung makan, minum serta utility sahaja. Dana-dana yang selebihnya kami pengasih berusaha melalui fundraising aktiviti dengan kolaborasi dengan kita, juga bekerjasama dengan syarikat-syarikat. Kita juga sekarang sedang giat menceburi dalam bidang perusahaan sosial ataupun social enterprise supaya kita dapat terus menjalankan perkhidmatan tanpa banyak gangguan. Itu sebabnya kadang-kadang kita di NGO ni, di pengasih, kita rasa kecewa. Kita juga membantu kerajaan. Kita juga berusaha untuk mengurangkan penagihan. Kita menjalankan rawatan pemulihan. Kita juga membuat program dan aktiviti pencegahan. Tetapi pasal apa kerajaan tak mau bagi kita dana? Kalau kerajaan boleh bagi kepada agensi-agensi yang di bawah kerajaan untuk mengurangkan masalah-masalah berkaitan dadah, pasal apa kepada NGO seperti kami tak diberikan dana? So namun kita tidak melihat itu sebagai satu kekangan. Kita pengasih kita tetap terus gigih, kita tetap terus menjalankan perkhidmatan, dan insya-Allah dengan usaha dan bantuan serta doanya semua, kami akan tetap teruskan juga usaha ini. Okey, terima kasih Tuan Haji. Semoga terus kekal dalam membantu masyarakat Malaysia dalam menangani dadah. Mungkin selepas ni Tuan Haji mungkin dipermudahkan lagi urusan Tuan Haji, mungkin akan ada penyumbang-penyumbang yang bila dengar Tuan Haji bercerita macam ni, mungkin ada penyumbang-penyumbang lain yang akan collaborate dengan Tuan Haji. InsyaAllah semoga kita dipermudahkan juga Tuan Haji, sebab niat yang murni tu Tuan Haji. Tuan Haji, soalan yang seterusnya Tuan Haji, selain kaunseling
Boleh Tuan kongsikan mengenai rawatan bersesuaian dengan pesakit relapsi selain kaunseling tu? Rawatan yang bagaimanakah? Selain kaunseling, Tuan boleh kongsikan mengenai rawatan bersesuaian dengan pesakit relapsi. Okey, kita sedia maklum bahawa addiction is a chronic relapsing disease. Dalam arti kata lain, ia adalah satu penyakit yang kronik dan berulang-ulang. Contoh dia macam orang yang penyakit diabetik, ianya boleh dikawal. Namun kalau tidak jaga tentang pengambilan gula, maka dia akan berulang. Dan kita sedar bahawa kebanyakan mereka terutamanya di peringkat awal dalam pemulihan, mereka menghadapi banyak cabaran. Saya yakin, saya tahu bahawa tak ada satu orang penagih dadah yang ingin menjadi penagih dadah, dan juga tak ada satu mereka yang dah menagih ingin terus hidup sebagai penagih. Mereka juga adalah manusia, mereka juga ingin berubah, mereka juga merupakan insan yang inginkan kehidupan yang lebih baik. Namun oleh kerana banyak kekurangan, banyak kerosakan yang telah terjadi, banyak pengalaman dan trauma yang telah terjadi dalam hidup mereka, mereka ini agak lemah dari segi menghadapi cabaran. Dan dalam menghadapi cabaran ini, ramai yang tewas dan menagih semula. Bukan hanya itu, seperti yang saya cakap pada peringkat awal tadi, iaitu penagihan ini dianya merosakkan the center of reward system di dalam otak manusia. Contoh dia macam ni lah. Kalau kita suka sesuatu makanan, setiap kali kita nampak makanan itu akan trigger. Kita tengok, dia teringat. Malahan bagi makanan-makanan, contoh dia bagi orang yang suka makan asam, dia suka makan buah mempelam, buah mangga, dia tengok je buah mangga ataupun sebut saja buah mangga, dia dah teringat buah mangga, secara tanpa automatik dia punya air liur akan terkeluar. These are biological punya secara natural. Dan malahan dalam dadah ia lebih teruk lagi. Kesan daripada berulang-ulang kali tadi itu hinggakan dia mempunyai kesan yang kekal, ataupun kita panggil is embedded in the subconscious of the mind. Di dalam otak itu, sebab otak kita ni bukan macam komputer ataupun bukan macam handphone. Memory dia kita boleh delete, memory dia kita boleh format, memory dia kita boleh tukar. Tapi memory dalam otak ni tak boleh. So bagi satu orang yang pernah mengguna dadah, sampai bila-bila seluruh hidup dia, memory ini akan kekal. Dan memory ini dari masa ke semasa akan timbul. Ataupun yang ini yang kita panggil triggers. Contoh dia, satu orang yang mengguna dadah, contoh dia setiap perayaan dia akan guna dadah. So datang hari raya dia akan teringat guna dadah. Datang Deepawali, datang Christmas, datang Chinese New Year, dia akan ingat akan guna dadah. Bagi satu orang pelajar yang apabila dia nak buat assignment, apabila dia nak study lewat malam, katalah dia guna dadah. So apabila dia nak buat perbuatan itu saja, dia punya trigger dalam center of the brain reward system akan merujuk kepada dadah. Hinggakan ke satu tahap, kalau perkara ini dah lebih parah, di sini yang kita lihat ramai mereka yang menagih berulang-ulang. Di pengasih kita biasa handle klien yang dah 8 kali masuk penjara, 7 kali masuk pusat, tetapi umur pun dah 50 lebih, tapi masih menagih dan masih nampak tak mau nak berubah. Kita faham sebab ini adalah satu penyakit. Ini adalah satu kerosakan yang telah terjadi dalam dia punya brain, dalam dia punya otak. Itu sebab kita melihat penagihan perlulah juga dilihat dari segi perspektif penyakit.
Bukan hanya mereka ni dihukum, bukan mereka hanya ni dikurung sebab perkara tersebut tidak akan dapat nak membantu. Dan di samping itu juga dalam nak membina hidup baru ni tadi, dalam banyak kekurangan, tambah pula dalam keadaan sekarang, dalam era COVID-19 ini, orang yang graduate, orang yang berpengalaman, orang yang bagus-bagus pun tak ada kerja. Kalau mereka ni pula lagilah susah dan sebagainya. So di sini kita lihat kerajaan perlu melihat secara lebih mendalam terhadap isu-isu ini. Kerajaan tidak nak boleh buat secara sendiri. Pada saya lah, there's no champion in this issue. Tak ada champion. ADK bukan champion, pemadam bukan champion, pengasih bukan champion. But together we can champion the issue. So itulah pandangan saya. Okey, Tuan Haji, terima kasih. Betul tu Tuan Haji, macam Tuan Haji cakap, dia akan berbalik semula. Umur dah 50 lebih pun, orang kata 40 lebih ke atas pun, orang cakap dah tua lah Tuan Haji. Dia akan balik semula ke cara yang lama sebab tak diterima Tuan Haji. Keluarga tak terima tu, mungkin dia pun dah give up Tuan Haji. Dia dah give up dengan kehidupan macam tu, mungkin dia kata dia nak habiskan dia punya hayat dia tu dengan menagih. Mungkin. Tapi kita dalam masyarakat kita macam ni, macam Tuan Haji sendiri daripada pengasih, jangan putus asa, kita terus membantu memulihkan orang Tuan Haji. Okey Tuan Haji, soalan yang seterusnya Tuan Haji, soalan yang terakhir sebelum kita masuk ke sesi jawab soal berdasarkan komen Tuan Haji. Sepanjang tempoh menggalas cakap NGO pengasih ni Tuan Haji, boleh Tuan Haji mengulas dan kongsikan cabaran atau pengalaman sepanjang membantu penagih dadah ni Tuan Haji. Silakan Tuan Haji. Hello? Tuan Haji bersama kami ke? Tuan Haji masih di Mata. Kita juga ada lagu hati Fesma Pemadam ni untuk mereka yang bertanya soalan ni Tuan Haji. Hello? Terputus lagi Tuan Haji. Ya. Ni Ya, okey. Dah alright. Saya display sikit lah untuk face mask yang akan diberikan kepada pemberi soalan. Okey Tuan Haji, silakan Tuan Haji tentang Okey. Antara cabaran cakap tadi like, share dan komen kawan-kawan ya. Ni ada face mask free ni. Nampak oh. Jangan try nanti barai. Nampak oh. itulah kita cabaran internet ni. Okey Tuan Haji. Macam mana nak jadi negara maju internet betul. So antara cabaran yang kami hadapi ialah selain daripada dana adalah untuk cabaran di mana kadang-kadang untuk nak mendapatkan kerjasama khususnya daripada setengah-setengah agensi kerajaan agak kurang friendly ataupun pada saya kurang mesra. Masih nak menggunakan kedudukan, authority, pangkat dan sebagainya. Protokol red tape terlalu kuat.
Wahal apa yang kita nak buat ni adalah nak tolong manusia. Kita nak tolong orang yang susah. Kita nak tolong orang yang terperangkap, terbelenggu dengan penagihan. Tapi masih nak tunjuk pangkat, kedudukan dan sebagainya. So itu antara cabaran-cabaran kita. Di samping itu juga kita dapati cabaran daripada keluarga sendiri. Kadang-kadang keluarga yang I would say keluarga yang bermasalah ataupun keluarga yang toksik, mereka banyak menyalahkan berbagai pihak. Dia tak lihat pada kebincangan pada diri dia sendiri, pada sistem keluarga dia sendiri. Contoh dia, anak dia menagih, dia salahkan orang lain yang mengedar. Anak dia yang menagih, dia salahkan sistem kerajaan. Anak dia yang menagih, dia salahkan macam-macam lain-lain lagi. So apabila kita nak cuba bantu anak dia, apabila kita nak cuba pulihkan anak dia, dia banyak campur tangan dan sebagainya. So itu antara cabaran yang kita hadapi. Selain daripada itu juga kita hadapi dari segi untuk mendapat kerjasama terutamanya daripada syarikat ataupun korporat. Kebanyakan mereka tak mahu dikaitkan dengan dadah. Maklumlah dia dah build dia punya branding bertahun-tahun, belanja berjuta-juta. Macam mana tiba-tiba nak kena kaitkan pula dengan dadah. So kita dapati itu merupakan cabaran-cabaran yang kita terpaksa dapat hadapi dan di waktu yang sama juga kita lihat bahawa program pencegahan haruslah diperbanyakkan lagi. So perlu banyak lagi NGO, badan-badan yang aktif. Contoh dia macam pemadam dan lain-lain supaya kesedaran ini bukan timbul bermusim tapi sentiasa ada. Itulah antara cabarannya. Okey Tuan Haji, terima kasih. Besar juga cabaran tu Haji. Okey Tuan Haji, kita banyak. Kita ada terima beberapa soalan daripada kawan-kawan kita yang sedang menonton bersama kita ni Tuan Haji. Saya bacakan daripada Akmalia Tuan Haji. Kebanyakan yang masuk pengasih ni adalah orang yang rela masuk atau dari penangkapan oleh AADK. Boleh Tuan Haji beritahu? Okey, mereka yang masuk penangkapan. Okey. Okey, di pengasih kita tak tertakluk bawah mana-mana akta undang-undang. Kita sebagai NGO, so kita bukan seperti AADK boleh menangkap ataupun boleh memaksa mana-mana individu untuk menjalani rawatan dan pemulihan. So namun begitu kebanyakan mereka yang datang ke pengasih ini dibawa oleh ahli keluarga. Sungguh pun sebagai individu penagih itu sendiri jarang kita dapat penagih yang Okey Tuan Haji. Okey. Boleh teruskan Tuan Haji. Okey, dia pengasih sendiri jarang kita yang dapat, tak ramailah individu yang datang atas kerelaan hati dia sendiri. Kebanyakannya adalah dorongan ataupun paksaan daripada ahli keluarga untuk mereka datang. Dan mereka ini apabila datang kebanyakannya juga setelah duduk 3 bulan ataupun 6 bulan di tempat kita baru dia nampak. Sebab kalau you datang ke pengasih, kita menggunakan pendekatan sukarela dan kita bukan satu tempat yang confined ataupun tempat yang terkurung. Kawasan kita kalau kita tengok pagar pun tak ada. Kita tak ada personal ataupun security bagi mereka yang betul-betul dia dengan mudah lagi daripada tempat pengasih. Okey Tuan Haji.
Terima kasih atas kupasan soalan yang diberikan kepada kita tadi. Okey Tuan Haji, ini soalan ni menarik juga Tuan Haji. Dia berkait dengan Tuan Haji maklumkan tadi tentang bajet berbilion, beratus juta yang kerajaan peruntukkan. Di sini kita mengambil satu pertanyaan daripada saudara Fast Fees. Katanya di sini Tuan, orang muda tak takut dengan dadah sekarang. Denda berat pun tak takut. Macam mana lagi nak ajar? Mungkin dengan cara hukum hudud sesuai atau tidak, katanya. Betul. Ini memang pandangan anak muda. Contoh dia hari ni tanya dan bagus juga. Saya tengok anak-anak muda hari ni dah tak takut. Contoh kalau kita lihat dekat tepi jalan ada accident, kepala pecah, perut terbarai ke apa ke. Tapi anak muda dia boleh berhenti, siap ambil gambar dan sebagainya. Dia orang dah tak takut dah. Itu sebab program-program, kempen-kempen anti dadah, tak main dah takut-takut, dia tak takut dah. Kalau sekadar macam iklan tunjuk dekat TV, orang guna dadah, goyang-goyang, musnah hidup, bunuh mak, bunuh bapa dan sebagainya, dia orang tak takut. Sebab benda itu tidak relevan lagi. So apa yang perlu kita cara pendekatan dengan anak muda adalah dengan cara terbuka. Tell them the truth. Beritahu mereka perkara yang sebenar. Sebab dadah adalah is a matter of choice. Dadah adalah keputusan yang anda buat sendiri. Nak ambil boleh, tak ambil pun boleh. Tak ada siapa nak paksa orang ambil dadah. Namun, better information will lead to better choices. Dalam erti kata lain, kalau kita ada mempunyai maklumat yang banyak, maklumat yang lebih mendalam, maka pilihan kita, keputusan kita adalah pilihan dan keputusan yang lebih baik. So it's up to you. No one can force you to take drug. Tetapi saya nak beritahu bahawa drug use ataupun drug addiction is avoidable. Ianya boleh dielakkan. Dia bukan macam satu penyakit genetik macam diabetik dan sebagainya. Kadang-kadang tak dapat nak elak. Tetapi penagihan dadah boleh dielak. Okey Tuan Haji, terima kasih. Okey Tuan Haji, kita tinggal lagi 2 soalan saja Tuan Haji daripada saudara-saudari kita yang memberikan komen adalah kita pada kali ini Tuan Haji. Soalan yang seterusnya Tuan Haji, apakah servis dari pengasih yang boleh ditawarkan kepada penagih-penagih di luar sana yang ingin berubah? Daripada saudari Sarah Najwa Tuan Haji. Tuan Haji. Lain problem lagi. Tuan Haji masih bersama kita ke? Kawan-kawan, terima kasih yang kepada komen dan beri soalan kepada kami, dan kita akan berikan mas daripada pemadam ni secara percuma kepada anda nanti. Boleh tuntut nanti di Pejabat Pemadam Negeri di Shah Alam, Hitam. Dia boleh masuk filter kat sini macam jual barang. Okey Tuan Haji. Saya berbalik pada soalan yang tadi Tuan Haji. Apakah servis dari pengasih yang boleh ditawarkan kepada penagih-penagih di luar sana yang ingin berubah? Apakah servisnya Tuan Haji? Selain Okey. Antara perkhidmatan yang kami boleh tawarkan kepada mereka yang masih mengguna ialah satu, kita nak beritahu bahawa
penagihan boleh diberhentikan. Dan banyak cara dan banyak satu mungkin dengan cara rawatan dan pemulihan secara ataupun Hello, Tuan Haji. Oh, lain tak menyebelahi kita. Okey. Tuan Haji masih bersama kita kali ini. kami klinik ataupun ke hospital dan Itu dia sedikit Okey. kemasan. Okey. So antara perkhidmatan yang kami sediakan di Pengasih adalah rawatan dan pemulihan. Kita juga menyediakan rawatan outpatient iaitu mereka kita akan rujukkan ke hospital ataupun klinik untuk mendapatkan ubat-ubatan yang perlu, terutamanya bagi mereka yang masih bekerja dan mereka akan dijadualkan untuk datang tampil kepada sesi Okey, itu dia sedikit pasan dan info-info yang bermanfaat kepada kita semua mengenai penyalahan guna dadah yang berlive pada malam ini, siri ke-6, stigma dadah negatif ataupun sakit. Okey, dah okey kot. Nabila nak jawab soalan Sarah Najwa ni saja putus-putus pula. Okey, tapi kita pun maklum tu semua Tuan Haji. Saya daripada pihak pemadam mengucapkan terima kasih Tuan Haji sudi bersama kita pada live kali ini, siri yang ke-6, mengupas tentang penyalahan guna dadah ni Tuan Haji. Terima kasih Tuan Haji. So saya harap maybe dalam keadaan internet connection yang lebih bagus, mungkin dari siri-siri akan datang, kalau boleh kita bincang pula tentang isu-isu pencegahan, terutamanya kepada anak muda. Apa anak muda perlu tahu, apa risiko-risiko yang mereka hadapi dan juga macam mana mereka dapat mengelak daripada terjebak dengan dadah dan mungkin macam mana juga mereka juga boleh menyumbang kepada pemadam ataupun kepada pengasih. So saya harap kita boleh continue on the next coming session lah. Okey, terima kasih Tuan Haji. Terima kasih sekali lagi saya mengucapkan kepada pihak Tuan Haji sudi bersama pihak kami Pemadam Negeri Selangor dan apa kata speak pada siri kali ini. Dan kepada kawan-kawan yang masih menyaksikan kami secara live, jangan lupa like dan follow kami dan saksikan siri yang ke-7 pada akan datang dan siri yang seterusnya. Lagi satu, jangan lupa hashtag jangan try nanti barai. Yang siapa beri komen tadi boleh dapatkan mas ini di Pejabat Pemadam Negeri Selangor di Shah Alam. Okey, sekian. Terima kasih. Selamat malam. Happy Deepavali. Assalamualaikum. Korang rasa skema kalau tak ambil barang? Tak syok kalau nak goyang, kepala tak layan? Tak nak sunyi dan bosan sampai nak kena selak baru ada kick? Nak kena selak baru hilang sunyi dengan bosan tu? Ha? Nanti dulu. Relax dulu. Sebenarnya tak perlu pun semua benda tu. Bawa padah je nanti. Serius.
Daripada susah nak pergi sana sini takut kena rush. Lepas tu bila minta kerja, risau dengan urine test. Mulut kacip sampai kepala pun barai. Ish. Kan best kalau dak PJ, Subang, student-student Gombak, Bangi, semualah. Kita ni buat aktiviti yang positif. Barulah Selangor sejahtera tanpa dadah. Macam. Lagipun, dadah ni orang cakap jangan try. Nanti barai. Ingat tu.